Saya minta maaf banyak-banyak. Saya rasa saya tak mampulah nak tulis-tulis lagi. Banyak peralatan kena pakai. Sambung-sambung, tulis. Saya punya tempat pegang kamera telefon tu entah ke mana pula. Cari tak jumpa. Jadi saya nak menulis tunjuk-tunjuk pun susah ni. Macam mana? Okey ke? Banyaklah kekangan dia kalau belajar Google Meet ni. Lagi-lagi dengan cikgu yang tak banyak peralatan canggih-manggih ni. Kita kena bertabahlah bertabah, cuba put more effort on doing your own reading and research. Okay, saya boleh guide secara lecture sajalah. Dan juga berpandukan buku teks. But slide pun tak ada, minta maaf. Kalau ada slide kan, menambahkan lagi kualiti pembelajaran sebab kita ada visual kan, visual memberi penerangan yang jelas. Ni setakat saya boleh buka buku dan saya ceritalah, berceloteh, bercerita. Maaf sangat-sangat, kesian kat awak ni. Okey, hari ni kita masuk bab 4.2. 4.2, muatan haba tentu. Okey, daripada buku teks lah. Muatan haba tentu. Boleh dengar kan suara? 4.2. Okey. Dalam situasi suasana di pantai. Okey, pernah tak kamu alami kamu mengalami, okay, you experience a situation where when you step on the sand, it feels hot, but when you immerse your feet into the sea water, it feels cold, a lot colder. Pernah tak benda macam tu berlaku? Pernah, sebelum COVID. Sebelum COVID kan boleh jalan-jalan, pergi pantai. Pantai kat Johor ni kat mana? Kat mana pantai kat Johor ni? Yang dekat dengan Singapura tu. Ada ke? Desaru? Saya ingat Desaru kan. Desaru je boleh mandi-mandi tak? Saya pernah pergi Desaru sekali hari tu sebelum PKP balik. Jadi pernah tak kamu terfikir kenapa kenapa macam tu? Kenapa pasir panas? Kenapa air sejuk? Tapi itu di siang hari. Kalau kamu ada peluang untuk berendam dalam air laut pada waktu malam, lain lagi. Pada waktu malam, air laut akan lebih panas. Okay, kamu berendam dalam air laut, rasa suam. Tapi bila kaki kamu pijak di atas pasir, berasa sejuk. Kalau kamu pernah buat lah. Dan saya rasa jarang lah kalau ada yang pergi mandi air laut malam-malam. Okey, persoalannya, pernah tak kamu terfikir, kenapa benda ni berlaku? Kalaulah kamu tak ada pengalaman nak membandingkan pun, membandingkan siang hari lain, malam hari lain, paling kurang siang hari, pengalaman kamu pada siang hari tu, pijak di atas pasir, panas, tapi air laut sejuk, itu sepatutnya menimbulkan persoalan. Kenapa ya? Sedangkan matahari satu tu juga. Ada satu saja matahari yang menyinari kedua-dua bahagian. Pasir pun cahaya matahari dan haba dia sampai. Air laut pun cahaya matahari dan haba dia sampai. Pada masa yang sama dan juga pada tempoh masa yang sama. Tapi pasir tu panas, air laut sejuk. Kenapa? Pernah tak kamu terfikir? Pernah? Pemindahan haba. Pemindahan haba. Pemindahan haba? Pernah terfikir tak? Pernah. Jadi kamu punya pendapat kenapa benda tu berlaku?
Berdasarkan pendapat kamu. Pendapat ni bila kita berpendapat, ia bergantung kepada pengetahuan kita dan pengalaman. Kalau ada orang yang dah baca tajuk ni lebih awal, dia punya pendapat tu lebih ilmiah. Berkaitan haba. Ya, memang berkaitan haba. Goreng telur berkaitan haba. Ya, Afiq. Udara bawa haba dari laut ke pantai. Udara bawa haba dari laut ke pantai. Jadi sebab itulah pasir tu lebih panas. Pada pandangan awak lah. Betul juga. Betul juga. Haba memang dibawa dari bahagian laut ke pantai. Angin tiup. Okey. Dan angin tu wujud disebabkan oleh perbezaan tekanan. Tetapi ini bukan faktor yang besar. Kenapa pasir tu lebih panas daripada air? Bukan faktor yang besar. Faktor yang kecil saja. Ada haba yang mengalir daripada permukaan laut ke kawasan darat. Ada. Tapi haba yang sampai yang ditiup oleh angin daripada laut ke pantai tu bukan faktor utama yang memanaskan pasir di pantai. Konsep muatan haba, betul? Konsep muatan haba Sally cakap. Konsep muatan haba, boleh terangkan Sally? Lebih lanjut. Awak dah baca ni kan? Bagus ni, dah baca. Jadi muatan haba tu apa? Betul, memang konsep muatan haba. Okey, muatan haba tu apa? Okey. Muatan haba ialah kuantiti haba yang diperlukan oleh suatu objek untuk meningkatkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Itu adalah definisi muatan haba. Okey, kalau saya boleh tulis ni, dia tulis keluar. Muatan haba, tulis. Bila ada tulisan tu, kamu senang sikit nak absorb. Muatan haba ialah kuantiti haba, berapa banyak haba, 2 joule ke, 3 joule ke, 10 joule ke, berapa banyak haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu objek sebanyak 1 darjah Celsius. Kena ingat perkataan ni, 1 darjah Celsius. Bukan 2, bukan 3, 1. Okey? Jadi, kalau kita ada satu bahan, contohnya ada cecair dalam mangkuk ni. Okey? Dalam mangkuk ni cecair, dan cecair ni suhu dia sekarang ialah 37. Okey? Lepas tu kita bagi haba dia. Bagi haba, kita panaskan lah, bagi api lah. Panas rendam ke, letak atas stove ke, okey? Pinggan tak boleh atas stove. Cair dia, ni melamin. Okey, kita bagi haba. Jadi, kita sukat dia punya suhu. Kita letak termometer, kita tengok. Tadi 37, kita observe temperature dia supaya dia naik ke 38. Okey, 37 naik ke 38, kita pun stop. Stop bagi haba, tutup api. Okey, alihkan pemanas rendam. Okey, dan itulah nilai muatan haba. Okey, kuantiti haba yang kita masukkan ke dalam bahan tu yang mampu menaikkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius, itulah muatan haba untuk objek itu. Okey, setiap objek mempunyai nilai muatan haba yang berbeza-beza. Okey, itu muatan haba. Tapi tajuk kita muatan haba tentu. Tentu tu daripada perkataan bahasa Inggeris specific. Specific heat capacity. Okey, spesifik, kalau kita guna perkataan spesifik lebih faham lah saya rasa. Spesifik ni khusus, okey, khas, special, spesifik. Okey, contoh
Apa contoh perkataan spesifik? Okay, you go find this book, this specific book. The color is blue and the thickness is 2 centimeter. So you give the description to specify the book. So specific tu khas, khusus, special. Not similar to other things. Kalau kita kata kamu pergi library cari buku ni, it could be banyak jenis buku. Okay, but if you state its characteristic specifically, contohnya berapa ketebalan dia, apa warna dia, tu dia jadi spesifik. Okay, jadi muatan haba tentu ni adalah muatan haba yang spesifik. Okay, apa muatan haba spesifik pula? Tadi muatan haba sahaja. Muatan haba tu kuantiti haba untuk menaikkan suhu suatu bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Itu muatan haba. Tapi muatan haba tentu ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek sebanyak 1 darjah Celsius jika objek itu berjisim 1 kilogram. Dia khusus, objek tu mestilah 1 kilogram sahaja. Tak boleh 2 kilogram. Tak boleh 3 kilogram. Tak boleh setengah kilogram. Tak boleh. Dia mesti 1 kilogram. Okey, itulah muatan haba tentu. Jadi muatan haba tentu ni, simbol dia C. Okey, kalau C besar, muatan haba. Okey, muatan haba dia tidak nyatakan berapa jisim dia. Kalau 2 kilogram pun boleh. 3 kilogram pun boleh. 4 kilogram pun boleh. Itu muatan haba. Guna C besar. Tapi kalau muatan haba tentu dia guna C yang kecil. Jadi kalau kamu nak tulis, kena kecilkan C tu. Jangan kecil sangat. Kalau kecil sangat dia jadi subscript pula. C yang sedang-sedang lah. Kalau besar betul tu muatan haba. Kalau C yang kecil, capital letter and small letter. Kalau C yang kecil itu muatan haba tentu. Okey, unit dia ialah, tak ada kat muka surat 125 ni. Okey, muka surat 126. Muatan haba tentu 127. Okey, muatan 127. Muka surat 127 sini. Saya nak pergi terus pada topik dia. Tajuk dia. Muka surat 127, muatan haba tentu, C kecil. Bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim objek, bagi objek yang berjisim 1 kilogram. Muatan haba tentu ada 1 kilogram. So unit dia menjadi joule per kilogram per degree Celsius. Mana? Ini. Ya ke? Ni, okey. Joule per degree joule per kilogram per degree Celsius. Per tu for every. Okay. Joule for every 1 kilogram for every increase of 1 degree Celsius. Itu muatan haba tentu. So formula dia ini. Okay. C sama dengan Q over M theta. C sama dengan Q over M theta. So C mestilah sama dengan Q. Q tu nilai haba. 1 joule, 2 joule, 3 joule, 4 joule. Kan haba? Haba tu energy. Energy. Tenaga. Okay, tenaga. Tenaga unit dia joule. Okay. Berapa banyak tenaga haba yang kita bagi kepada satu objek yang berjisim 1 kilogram untuk meningkatkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Itu muatan haba tentu. Okay. Unit dah discuss. Rumus dah discuss. Simbol pun dah discuss. Okay, ada sebarang soalan? Soalan? Tak ada? Kalau tak ada, saya ada soalan.
Okey, cuba tengok rumus ni. Q sama dengan, C sama dengan Q bahagi M segitiga theta. Apakah segitiga? Apakah segitiga di dalam rumus itu? Davina? Tam Kok Hau? Rimashini? Siapa lagi tak keluar nama ni? The three others. Tong Jun Rong. Fifi Diana. Janatul. Cepatlah, segitiga tu apa? Delta. Delta tu apa? Delta tu nama dia. Jadi delta tu apa dinasti dia? Haba? Tidak. Theta tu yang haba. Theta. Ada segitiga sebelum theta. The Sudut. triangle. Sudut? Bukan. Bukan sudut. Cuba lagi. Come on. Perubahan. Siapa cakap tadi? Dania. Perubahan. Segitiga tu adalah perubahan. Theta adalah suhu. So, perubahan suhu. Okay? So, perubahan suhu perlu dicatat. Perubahan suhu tu, cara nak dapatkan dia ialah suhu akhir tolak suhu awal. Okay, contoh perubahan suhu. Okay, mula-mula, initially, the temperature is 37. And finally, the temperature is 40. So, what is the perubahan suhu? Mula-mula 37, finally 40. Berapakah perubahan suhu? 3 darjah. 37, final minus initial. Suhu akhir tolak suhu awal, 40 minus 37. Berapa? 3. 3 lah. 3. Simple. So daripada sini kita tahu suhu meningkat. Okay, bila perubahan suhu tu nilai dia positif, you get a positive value of change in temperature, perubahan suhu, you know that the temperature is increasing. Okay, dalam situasi lain, initially the temperature is 38. Okay, finally the temperature is 15. Initially 38. Besar sangat kan nak kira susah. Saya nak congak-congak je. Okay. Initially, temperature is 38. Finally, the temperature is 35. So, what is the difference in temperature? Berapakah perubahan suhu? 3 darjah. 3? Ingat, final temperature, suhu akhir tolak suhu awal. Suhu akhir 35, suhu awal 38 tadi saya sebut. 38. So 35 minus 38. Negatif 3. Yes, negatif 3. So positif dengan negatif, dalam formula ni sangat penting. Okay, apabila positif kamu dapat, maksudnya ada peningkatan suhu. Kalau negatif number theta yang kamu dapat, ia bermakna suhu tu menurun. Okay, decrease in temperature. So bila decrease in temperature means the heat is released. Haba dibebaskan. Okay, sangat penting. Kamu kena berhati-hati menggunakan formula ni untuk theta. Okay, theta dia ada segitiga. So segitiga ni menunjukkan perubahan suhu.
So kamu kena ambil kira awal dengan akhir tu secara tepat. Kamu tak boleh nak main agak-agak je. Asal ada number, mesti nombor besar atau nombor kecil. Tak boleh. Kamu kena kenal pasti dalam soalan tu, suhu mana yang awal, suhu mana yang akhir. Kena kenal pasti dengan berhati-hati. Sebab selalu dia akan trik soalan berkaitan muatan haba tertentu. Okey, sebagai contoh, ada contoh sini. Muatan haba tertentu bagi logam aluminium ialah 900 joule per kilogram per degree Celsius. Hal ini bermaksud 1 kilogram logam aluminium memerlukan 900 joule haba untuk meningkatkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Itu maksud dia. Okey, untuk aluminium. So kita ada satu blok aluminium macam ni. Ni blok aluminium, katakanlah balik-balik telefon. Tak ada benda lain. Benda lain lah. Very bad influence. Inilah blok aluminium saya. Satu blok aluminium. Okay. 1 kilogram. Which is same. Saya kena bagi dia suhu sebanyak 900 joule. Barulah suhu, kena bagi dia haba 900 joule. Barulah suhu dia akan meningkat sebanyak 1 degree Celsius. Okey. Jadi, lanjutan daripada itu. Jika saya panaskan jika saya nak naikkan suhu objek ini, aluminium ni, sebanyak 2 darjah Celsius. Berapa banyak haba saya perlu bagi kepada blok aluminium ini? 1,800. 1,800. Betul, 1,800. 2 kalilah. Kalau bagi 900, dia naik 1 je. Bagi lagi 900, 900 campur 900, 1,800, baru dia naik 2 darjah Celsius. Okey. Sebaliknya, jika blok ni adalah setengah kilogram sahaja. Tadi 1 kilogram kan? Saya potong dia. Jadi separuh. Okey. Separuh 0.5 kilogram sahaja. Berapa banyak haba yang saya perlu bagi kepada dia supaya suhunya naik menjadi 1 darjah Celsius? Tadi 1 kilogram. 450. Berapa? 450. Betul, 450. Okay. Begitulah konsep dia, muatan haba tertentu. Baik, kita tengok kepada beberapa objek lain. Okey, selain aluminium, dalam dunia ni banyak lagi objek-objek lain. Okey, kamu tengok muka surat 128. Kita dah tengok dah benda ni masa kita buat praktikal hari tu. Dekat makmal. Okey, kita ada go through this table. Okay, various materials with their specific heat capacity value. Kita ada bahan cecair. Kalau air, muatan haba tentu dia 4,200. Banyak. Okey, maksudnya dia perlukan sebanyak 4,200 joule haba untuk meningkatkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Itu untuk 1 kilogram air. Bayangkan air laut tu kamu rasa berapa kilo? Banyak kilo kan? Berjuta-juta tan. Okay, berpuluh ribu, million kilogram. Jadi mestilah untuk menaikkan suhu dia tu memerlukan banyak sangat haba. Bukan 4,200 saja, malah berganda-ganda daripada itu. Sebab itulah suhu air laut tu susah untuk meningkat. Walaupun dipanah cahaya matahari sepanjang hari. Okay, dia tetap sejuk. Air laut rendah sikit sebab dia ada kuantiti garam 3,900. Etanol lah rendah lagi. Dia senang, okay? Senang meningkat suhu dia. 2,500. Parafin lagi rendah, 2,100. Minyak masak lagi rendah. Okay, 1,850. Jadi kalau nak masak tu senang lah. Buka api, dia sekejap, dia panas, naik.
Minyak zaitun 1890. Itu untuk cecair. Ada lagi banyak cecair lain. Kalau kamu nak satu set of catalog, catalog of specific capacity of materials, adalah di library kamu boleh cari. Gas. Okay, gas pun sama juga. Dia ada nilai-nilai haba yang tertentu untuk meningkatkan suhu dia. Metana 2200, masih lagi rendah daripada air. Steam 2020, rendah lagi daripada air. Neon 1030, udara 1000 sahaja. Aluminium 900, besi 450, lagi rendah. Kuprum 390, emas 300. Jadi emas tu 300 saja nak naik dia punya temperature 1 darjah Celsius. Mercury 140, plumbum 130, rendah lagi. So yang paling rendah dalam senarai ni plumbum lah, 130. Okey. Ada sebarang soalan setakat tu? Tengok soalan kira-kira. Air merupakan bahan yang mempunyai nilai muatan haba tentu yang tinggi. Air dapat menyerap banyak haba dengan meningkatkan suhu, dengan peningkatan suhu yang kecil. Hal ini menjadikan air sebagai ejen penyejuk yang baik. Okay, ada cooling agent. Ejen penyejuk yang baik untuk banyak-banyak situasi. So kalau kita ada nuclear reactor, okay, tempat penjanaan tenaga elektrik menggunakan tenaga nuklear. Okay. So banyak haba dibebaskan semasa penjanaan elektrik daripada nuclear reactor. So bahan apa yang diguna untuk menyejukkan tindak balas radioaktif di situ? Tidak lain tidak bukan air. Okay, akan ada sistem pengaliran air dalam kawasan tu untuk menyejukkan pembebasan haba. Ini perkongsian lah. Kalau kamu ada peluang untuk melihat tempat nuclear reactor, kita ada satu kat Malaysia ni. Tapi nuclear reactor kat Malaysia ni tak digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik. Kita guna dia untuk pengkajian sahaja. Okay, so penyelidikan. So scientist, researcher pergi sana untuk belajar berkenaan, untuk explore, mengkaji, menyelidik berkenaan tenaga nuklear. Di mana? Di Selangor, Bangi kalau tak silap saya, di Bangi ada pusat nuklear negara. Kamu boleh Google cari pusat nuklear negara. Hal ini menjadikan air sebagai ejen penyejuk. Bahan logam pula mempunyai nilai muatan haba tentu yang lebih rendah berbanding dengan bahan bukan logam. Oleh itu, objek yang diperbuat daripada bahan logam cepat menjadi panas apabila dibekalkan suatu kuantiti haba. Sebab itulah periuk kita tu kita guna logam. Aluminium ke, besi ke, kuprum ke, alloy ke, campur-campur. Okey. Kalau kita buat periuk daripada bukan logam, kayu ke, konkrit ke, pasir ke, lambat lah. Pasir cepat sikit. Kaca 800, aluminium 900. Ambil yang paling rendah cepat panas. Kalau buat besi kuprum 390 je. So periuk tu cepat panas. Jadi kita dah buat eksperimen tu eksperimen untuk menilai muatan haba tentu air dah buat hari tu. Kita cari muatan haba tentu aluminium pun buat dan kita dapat. Betul tak? Hebat. Tahniah untuk semua orang. Walaupun tak belajar lagi kita mampu buat. Bagus, menunjukkan awak ni pintar. Okay, tengok muka surat 132. Ya, ada soalan Afiq. Kaca diperbuat daripada pasir, betul? Kenapa suhu dia lain cikgu? Lain sikit. Tak banyak pun. Beza 100, berapa ni? 130 kan? Kenapa boleh berubah cikgu? Sebab kaca tu dia ada campuran dia. Dia campur benda lain juga. Jadi lain lah nilai dia. Okay, Afiq? Boleh? Okay cikgu. Alright. Tengok muka surat 132. Aplikasi. 132.
Aplikasi muatan haba tentu. Yang pertama, pemilihan bahan binaan rumah tradisional di pelbagai zon iklim. Okey, kalau di Malaysia ni, kawasan Khatulistiwa, kayu. Kita buat rumah daripada kayu. Kenapa kayu? Kayu mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, lambat menjadi panas. Lambat panas. Jadi dia mengekalkan suhu dalam dia lebih lama. Di kawasan cuaca panas, rumah tradisional dibina daripada kayu yang berfungsi sebagai penebat haba daripada bahang cahaya matahari. Okey, di kawasan kawasan-kawasan beriklim sejuk lah, di Eropah, di tundra sana. Okey, dia buat rumah daripada kayu. Okay, sebab kayu tu walaupun cuaca di luar sejuk, ada salji semua kan. Jadi haba dia punya suhu tu tak mudah drop, lambat nak drop. Okey. Okey, muatan haba tentu tu saya cakap tadi kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu, betul tak? Sama juga untuk menurunkan suhu pun sama juga. So bila menurunkan suhu, heat is release, haba dibebaskan. So the reverse the konsep saja. Okey, kalau dalam konsep pembebasan haba, kita sebut kuantiti haba yang dibebaskan oleh objek yang berjisim 1 kilogram untuk menurunkan suhu dia sebanyak 1 darjah Celsius. Macam tu saja. Sama juga. Kalau serap, suhu meningkat 1 darjah Celsius. Kalau haba dibebaskan, suhu menurun 1 darjah Celsius. Okey, yang lain-lain semua sama. Okey. Jisim dia tetap sama, 1 kilogram juga untuk muatan haba tentu. Janganlah kamu fikir muatan haba tentu tu untuk pemanasan saja, untuk haba meningkat saja. Haba boleh menurun juga dalam kes ni lah. So, kayu, kita guna kayu di kawasan buat rumah tradisional di kawasan-kawasan beriklim sejuk kerana kayu mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Muatan haba tentu yang tinggi, sorry. Bila dia tinggi, dia lambat untuk menurunkan haba dia tu. Sebab dia kena release banyak haba, baru dia boleh drop. So lambat, haba tu terbebas. So di kawasan cuaca sejuk, rumah tradisional dibina daripada kayu. Haba dari unggun api yang dinyalakan di dalam rumah. Kayu tidak dapat mengalir keluar kerana kayu berfungsi sebagai penebat haba yang baik. Di sini datang juga konsep penebat haba. So daripada muatan haba tentu. So objek-objek yang mempunyai nilai muatan haba tentu yang tinggi, kebanyakannya penebat haba. Antara ciri-ciri lain penebat haba, dia tak mudah cair lah. Tak mudah cair. Walaupun haba banyak terbagi pada dia, dia tidak berubah bentuk. Itu antara ciri penebat haba. Seterusnya peralatan masakan. Kuali logam dengan periuk tanah liat. Pukul 10, 3 minit. Kuali diperbuat daripada logam yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Oleh itu, makanan digoreng pada suhu yang tinggi dalam tempoh masa yang singkat. So senanglah nak masak masakan kita tu. Kalau kita buat periuk daripada bahan yang tinggi muatan haba tentu dia, kita pasang api hari ni, petang nanti barulah minyak tu panas, baru boleh goreng ikan. So daripada pagi kita buka api, petang baru ikan masak. Macam mana? Susah juga kan? Jadi pemilihan bahan tu penting. Apabila pemilihan bahan tu, kita dapat membuat pemilihan bahan dengan baik bila kita faham konsep muatan haba tentu untuk membuat peralatan lah. Periuk tanah liat pula diperbuat daripada tanah yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Kenapa periuk tanah liat nak muatan haba tentu yang tinggi? Oleh itu makanan boleh kekal panas dalam tempoh yang lama. So periuk tanah liat, okay, clay pot, memang dibuat sebegitu rupa. Dia lambat panas dan juga lambat sejuk. Okay. Lambat untuk dia meningkat suhu dia tu sebab dia perlukan haba yang banyak untuk meningkatkan suhu dia, dan lambat juga untuk sejuk kerana dia perlu melepaskan banyak haba barulah temperature dia boleh turun.
Jadi ia menjadikan periuk tanah liat ataupun clay pot tahan panas. Okey. Walaupun dia lambat untuk dipanaskan, tapi dia juga lambat untuk menyejuk. Jadi kita guna periuk ni untuk buat makanan-makanan tertentulah yang memerlukan kondisi sebegitu. Sistem radiator kereta. Okay, sistem radiator ni adalah sistem untuk penyejukan lah, menyejukkan enjin kereta. Kerana enjin kereta tu bila dia berlaku pembakaran dalam exhaust dia tu, dalam dia punya silinder tu berlaku pembakaran, panas, haba. So kita perlukan radiator untuk menyejukkan enjin. Pembakaran bahan api dalam enjin kereta menghasilkan kuantiti haba yang besar. Haba ini perlu dibebaskan untuk mengelakkan pemanasan enjin. Air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi dan digunakan sebagai ejen penyejuk. Okey, dalam radiator kereta kita ada tempat dia untuk air tu mengalir masuk, lepas tu dia mengalir keluar, lepas tu dia kipas, ada kipas untuk keluarkan haba. Lepas tu dia mengalir balik, lepas tu dia keluar balik, ada kipas, haba keluar. So proses tu berulang supaya haba tidak berkumpul dalam enjin. Itu yang menyebabkan meletup enjin apabila radiator rosak. Pam akan mengepam air ke dalam blok enjin. Air akan mengalir melalui blok enjin untuk menyerap haba yang terhasil. Air panas mengalir ke radiator. So radiator tu tempat yang banyak sirip-sirip. Okey, banyak sirip tu supaya besar ruang permukaan luas, besar luas permukaan luar dia supaya lebih banyak ruang untuk dia bertemu dengan udara. So lagi senang untuk dia membebaskan haba. Udara sejuk disedut masuk oleh kipas supaya haba di dalam air panas dapat dibebaskan dengan cepat melalui sirip penyejuk. Okay, dia ada sirip. Sirip tu, sirip lah. Sirip tu apa? Sirip tu dia macam, nanti kamu tengoklah, buka kereta ayah kamu tu ada sirip dia. Okay, sirip tu menjadikan ruang permukaan lebih luas. Cikgu penapis ke? Bukan penapis. Dia bukan penapis. Sirip. Tahu sirip ikan? Sirip. Apa? Fins. Shark fin? Shark fin. Fin tu kan ikan tu dia ada dia punya sirip kat tepi tu untuk dia berenang tu. Itulah sirip. Okey, dalam radiator pun ada sirip, tapi sirip bukan satu, banyak sirip. So instead of flat surface, luas permukaan tu sikit. Kalau dia buat sirip banyak, jadi luas permukaan tu banyak. Bila kita buka dia besar. So basically kita nak luas permukaan yang besar supaya berlaku pembebasan haba dengan lebih cepat, lebih efektif. Sirip. Cuba cari dalam Google ke, baca ke buku. Okay, next. Lapisan luar kapsul angkasa. Hebatlah KSSM kali ni. Sampai ke angkasa pun dia bincang juga ni. Siapa daripada kalangan kamu ni akan jadi astronot nanti duduk di NASA. Kapsul angkasa dalam perjalanan kembali ke bumi menghadapi rintangan udara apabila memasuki atmosfera. Betul? Geseran ini meningkatkan suhu dan menyebabkan kapsul angkasa itu terbakar. Dia boleh tergeser, permukaan kapsul tu dia ignite fire. Kenapa ada fire? Sebab dia dah masuk atmosfera tu, kat situ ada oksigen. Oksigen, bila ada haba, akan berlakulah pembakaran. Oleh itu, lapisan luar kapsul angkasa diperbuat daripada bahan dengan muatan haba tentu dan tekak lebur yang tinggi. Supaya dia tahan haba. Panas pun tak apa. Panas, dia serap body kapsul tu boleh serap haba yang banyak, maka dia tak sampai ke dalam, tak hancurlah kapsul tu. Sempat dia sampai ke permukaan bumi dan tenggelam dalam laut. Kat situ berlaku penyejukan kapsul. So selamatlah orang dalam kapsul tu. Penghasilan bahan-bahan terkini dalam pembinaan bangunan hijau. Okey, bangunan hijau ni sekarang teknologi yang sedang hangat diperkatakan.
Banyak bangunan-bangunan di Malaysia ni digalakkan untuk membuat secara teknologi hijau. Okey, kenapa teknologi hijau? Kerana belajar banyak dalam tingkatan 1, 2 teknologi hijau. Okey, kepentingan teknologi hijau, it's more environment friendly. Okey, kurang pembebasan karbon dioksida, gas-gas karbon monoksida, okey, menyejukkan bumi dan sebagainya. Jadi kita penghasilan bahan-bahan tu kita mengambil kira faktor muatan haba tentu. Okey, supaya bangunan yang kita buat tu lebih sejuk. Apabila dia lebih sejuk, so orang yang duduk dalam bangunan tu kurang nak pasang aircon. Bila kurang pasang aircon, kuranglah pencemaran alam. Okay, we are moving towards that. Kita kalau boleh semua rumah, semua bangunan kat Malaysia ni nak buat secara hijau. Okay, bahan-bahannya, reka bentuknya. Okay, jadi kita ambil kira juga faktor muatan haba tentu dalam bahan-bahan supaya bangunan tu lebih hijau. Bukan color dia hijau, teknologi hijau kat sini dalam parenthesis. Parenthesis kata dua tu. Okay, supaya bangunan tu jimat tenaga. Bangunan berlian Suruhanjaya Tenaga dibina dengan bumbung konkrit bertebat, iaitu bumbung dilengkapi dengan penebat menggunakan papan styrofoam. Styrofoam mempunyai muatan haba tentu yang tinggi dan dapat mengurangkan penyerapan haba di persekitaran. Okey, kurang penyerapan haba kan, bumbung tu biasa matahari kan. Jadi bila dia kurang menyerap haba, so bangunan dalam tu tak panas. Bila bangunan dalam tak panas, tak perlulah buka aircon lama-lama. Okey, peralatan memasak. Dah bincang tadi kan peralatan memasak ni. Badan periuk diperbuat daripada aluminium yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Hal ini membolehkan periuk dipanaskan dengan cepat. Pemegang periuk diperbuat daripada plastik yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Supaya tak panaslah pemegang periuk tu. Bolehlah kita pegang dan angkat dia. Hal ini memastikan pemegang periuk lambat menjadi panas dan selamat untuk dikendalikan. Bayu laut. Bayu laut kamu dah jumpa di tingkatan 2. Daratan mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah daripada laut. Oleh itu, suhu daratan meningkat dengan lebih cepat daripada suhu laut pada waktu siang. Udara di daratan menjadi panas dan naik ke atas. Udara yang lebih sejuk daripada laut akan bergerak ke arah darat sebagai bayu laut. Jadi kamu bacalah bayu laut, bayu darat ni. Contoh soalan. Contoh 1, contoh 2. Sorry. Ada 2 contoh soalan. Okay, take 5 lah. Saya letih cakap banyak. Kau boleh tulis seronok juga. Nak tulis kat mana? Kalau saya beli whiteboard kan? Bagus kan kalau saya beli whiteboard? Kau cikgu lah. Tulis dari sini sampai sini. Whiteboard kertas cikgu. Ha? Whiteboard yang nipis je, macam kertas. Whiteboard yang nipis. Awak nampak ke kalau saya tulis? Nampak. Ya, yeah. Betul juga. Telah saya cari. Saya keluar beli whiteboard, letak sini. Tulis terus kan. Nak tulis besar-besar lah, baru nampak. Muka surat 135, tengok contoh soalan. Simple saja, ada 2 contoh soalan. Kalau boleh kamu go through soalan ni. Jangan baca saja, kamu tulis. Bila kamu tulis, kamu lebih faham. Contoh 1. Sebuah blok logam berjisim 0.5 kg dipanaskan oleh sebuah pemanas elektrik berkuasa 50 watt. 90 darjah Celsius. 90 saat. Ini kita buat hari tu dalam lab. 50 watt. 90 saat. PT. Q tu jumlah haba. Okay. Jumlah haba daripada pemanas rendam elektrik. Kita boleh kira daripada P dengan T. Okay. Kuasa pemanas elektrik tu darab dengan masa dia. Kuasa darab dengan masa PT. Suhu blok itu meningkat daripada 20 menjadi 45. So awal dia rendah, akhir dia 45. Meningkat. Bila meningkat, penyerapan haba. Haba diserap.
Hitungkan muatan haba tentu logam itu. So, mula-mula sekali kita kena kira peningkatan suhu. Theta, delta theta. Segitiga tu delta. Delta theta, perubahan suhu. Suhu akhir 45, suhu awal 20, tolak dapat 25 darjah Celsius. Itu delta theta. So, jisim blok 0.5 kilogram, kuasa pemanas 50 watt, masa 90. So, C sama dengan Q bahagi M delta theta. M delta theta tak ada masalah. Yang masalah sekarang Q. So, Q dia tak bagi direct. Kita kena kira Q. Q daripada formula P dengan T. So, kita tukar saja Q tu ganti dengan PT. Masuk dalam rumus, terus ganti nilai, terus dapat jawapan. Okey, contoh 1 muka surat 135. Kalau kamu dengar saja, saya membebel kat sini benda ni, awak tak faham, awak kena tulis. Kenapa kena tulis? Sebab saya tak percaya kalau budak pelajar saya baca saja dia akan faham. Saya tak percaya. Awak kena tulis. Okay. Saya tak apalah tak tulis. Saya dah tahu benda ni. Lama dah. 25 tahun dah saya dah deal dengan benda ni. Saya tahu dah. Jadi saya sarankan awak tulis. Okay, tulis satu-satu. Tulis. Salin balik saja. Bukan apa pun. Salin balik. Ambil satu kertas. Salin balik. Okay. Soalan 2. 20 gram air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Ingat, 20 gram. Gram, bukan kilogram, gram. Maknanya apa? Kena tukar. Dituang ke dalam sebuah gelas yang mempunyai 200 gram air pada suhu bilik 28. Hitungkan suhu akhir campuran itu. Ini soalan paling famous sekali. Soalan paling famous akan keluar exam inilah. Okey, lebih kurang. Alamak, pecah rahsia. Jadi untuk soalan macam ni, air mendidih dengan air tu dua objek yang berbeza. Akhirnya, mereka akan mencapai suatu suhu yang sama apabila berlaku keseimbangan terma. Kita dah belajar dalam topik 4.1. Sekarang 4.2. 4.1. Untuk soalan ni, kamu kena gabung pemahaman kamu dalam topik 4.1 dan 4.2. Okey, untuk dapat benda ni, kamu kena kira asing-asing. Untuk air mendidih tu, kamu kena kira dulu. Q sama dengan MC theta dia berapa? Okey. Untuk air suhu bilik tu, Q sama dengan MC theta dia berapa? Kemudian baru kamu samakan dia. Sebab Q dia akhirnya sama. Kat sini. Tengok kat sini. Nampak? Q dia akhirnya sama. Q1 akan akhirnya sama dengan Q2. Haba yang diserap oleh air sejuk adalah sama dengan haba yang dibebaskan oleh air mendidih, air panas tu. Sebab itulah Q1 sama dengan Q2. So kamu kena kira Q sebelah 1 sebelah sini, Q sebelah 2 sebelah sini. Last kali baru kamu dapat delta theta. Okey, cuba buatlah. Saya rasa saya nak tunjuk. Yang muatan haba tentu air tu memang suka kena tahu. Biasanya nilai muatan haba tentu suatu bahan tu dia akan bagi dalam soalan. So dalam soalan ni air kan. Air muatan haba tentunya ialah 4200. Pakai yang tu. Tapi soalan ni soalan contoh saja, dia bagi siap-siap. Kalau soalan yang sebenar, dia akan bagi. Contoh, tengok latihan formatif 4.2. Dia bagi ni. Muatan haba tentu emas, dia bagi. Okey. Tanyakan soalan, kalau dia menggunakan bahan dan perlu menggunakan nilai muatan haba tentu, dia akan bagi nilai muatan haba tentu, tak perlu hafal. Okey, boleh saya berhenti setakat tu? Ada sebarang soalan?
Okey, tak adalah. Okey, kita berhenti dulu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye-bye. Terima kasih Terima cikgu. kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu.